Sekejap. Nyanyi ke banyak ni ke? Nak mula dah ni. Tunggu seminit lagi. Buka siap-siap muka surat. Kosong. Kita nak buat 1, 2. Mana? Kat depan ada. Nampak tak? Kat depan tu. Ni nak tak mana tau. Cantik macam tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat berkumpul malam ni. Kita belajar mata pelajaran tauhid Zuhair. Okey, semua mute suara mikrofon awak. Mute mikrofon. Ali Farhan. Okey, kita buat ulang kaji sikit apa yang kamu dah belajar, apa yang kita nak belajar lagi. Tajuk baru hari ni kita Assalamualaikum, maaf. Muka surat. Apa? Okey. Hari tu sebelum ni kita dah buat mute mikrofon awak. Okey. Minggu sebelum ni kita dah belajar apa? Kan? Pelajaran apa? Yang pertama ni nombor 1 ni. Sifat wajib kan? Sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Okey. Bila mana kita dah belajar tu jadinya kita dah belajarlah apa yang sifat wajib bagi Allah apa. Ni nampak rambut tu. Sifat bila mana kata sifat kita dah belajar sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib kita dah belajar ada 20 kan. Sifat mustahil kita dah belajar, sifat harus kita dah belajar kan. Jadinya kita nak buat ulang kaji je kejap. Jadinya apa? Tengok sifat wajib bagi Allah. Tengok sifat wajib bagi Allah, tengok muka surat 3 ni. Tengok kat sini je. Kita buat ulang kaji cepat. Kaunuhu ta'ala qadiran. Qadiran ni maksud apa? Mampu kan? Qadiran mampu dia. Qadiran berkuasa. Qadiran berkuasa. Lawan bagi Allah apa? Lawan bagi sifat qadiran apa? Kaunuhu ta'ala ajizan. Maksudnya keadaan Allah Ta'ala lemah. Jadi lawan bagi qadiran. Yang ni kaunuhu ta'ala ajizan ni maksudnya mustahil lah bagi Allah tu bersifat lemah. Jadinya sifat wajib bagi Allah tu qadiran berkuasa. Tengok yang kedua pula. Kaunuhu ta'ala muridan yang berkehendak kan? Berkehendak. Kaunuhu ta'ala berkehendak ataupun yang menentukan. Muridan ni maksud dia berkehendak dan menentukan. Lawan bagi sifat muridan ataupun berkehendak ni apa? Kaunuhu ta'ala karihan. Allah ni tak ada siapa-siapa yang paksa dia suruh menentukan apa-apa. Sebab apa? Dia berkehendak tanpa ada paksaan. Paksaan ni maksud apa? Sifat mustahil bagi Allah. Wajib bagi Allah apa? Muridan. Yang seterusnya. Kaunuhu ta'ala aliman. Aliman ni maksud dia Allah ni apa? Allah ni maha mengetahui. Ni aliman ni apa? Wajib bagi Allah itu ada sifat aliman. Kaunuhu ta'ala aliman. Lepas tu lawan bagi aliman ni apa? Kaunuhu ta'ala jahilan. Apa mustahil bagi Allah tu tidak mengetahui. Jadinya jahilan ni mustahil lah bagi sifat Allah tu. Allah ni tidak mengetahui. Jadi wajib bagi Allah itu aliman. Yang seterusnya kaunuhu ta'ala hayyan. Kaunuhu ta'ala hayyan ni maksudnya Allah Ta'ala itu hidup lah kita katakan. Allah Ta'ala itu sentiasa hidup. Maksud Allah Ta'ala tu yang keadaannya sentiasa hidup kan. Lawan bagi hidup apa? Kaunuhu ta'ala mustahil bagi Allah itu mustahil bagi Allah Ta'ala itu mati kan. Jadi kalau Allah Ta'ala tu dia punya apa? Wajib bagi Allah tu hidup lah kan. Lawan bagi Allah Ta'ala mati. Yang seterusnya
kaunuhu ta'ala sami'an. Sami'an ni maksud apa? Keadaan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Maha mendengar. Amani muka surat kita ulang kaji. Yang mana baru masuk kita ulang kaji. Kita dah belajar sebelum ni. Tengok ke depan ni je. Lepas tu, lawan bagi maha mendengar apa? As-samma. As-samma ni apa? Kita katakan pekak lah. Mustahil bagi Allah itu pekak lah kita katakan. Jadinya, wajib bagi Allah Ta'ala tu maha mendengar. Bunyi apa tu? Sofia bunyi apa tu, Sofia? Okey. Yang seterusnya, kaunuhu ta'ala basiran. Keadaan wajib bagi Allah Ta'ala tu keadaan apa? Maha melihat. Maha melihat lawan maha melihat. Sifat mustahil bagi maha melihat apa? Kaunuhu ta'ala a'ma. A'ma ni maksud dia keadaan Allah Ta'ala buta. Jadinya buta ni sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab apa? Wajib bagi Allah Ta'ala itu melihat ataupun maha melihat. Yang seterusnya, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Keadaan Allah wajib bagi Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kan? Masuk kata berkata-kata bukan apa? Bukan makna dengan mulut lah macam kata sebelum ni. Allah berkata, melihat, mendengar bukan macam kita ada alat. Kita alat mendengar telinga. Kan? Alat untuk melihat mata. Alat untuk bercakap, untuk berkata-kata mulut, lidah apa semua tu kan. Jadinya Allah tak sama sifat dengan kita. Tapi Allah ada sifat perkata, kita katakan. Lawan bagi Allah apa? Lawan bagi Allah. Lawan bagi sifat perkata apa? Kaunuhu ta'ala abkama. Abkama ni maksud apa? Bisu. Maksudnya sebelum ni kita dah belajar dalil dia apa? Dalil bagi Allah kita dah belajar semua. So kita tengok satu seterusnya. Sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah muka surat. Kita dah belajar minggu lepas kan? Muka surat 20 ni, sekejap. Ni kita buat ulang je. Sebab kita masuk tajuk baru sekejap lagi. Kan? Kaunuhu ta'ala mutakaliman. Okey. Yang seterusnya ni, sifat harus bagi Allah. Ini kita dah belajar minggu lepas. Kita buat ulang-ulang sikit. Harus bagi Allah itu menjadikan sesuatu, tidak menjadikannya. Kita ni usah kata macam minggu lepas. Kita ni boleh dijadikan dan tidak boleh dijadikan. Sebab apa? Allah ni apa? Bukan ada orang yang paksa dia. Sebab tu mustahil bagi Allah tu apa? Kaunuhu ta'ala karihan. Dipaksa. Allah tu tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala tu apa? Muridan, berkehendak. Kita ni, kejadian kita ni, manusia ni, tumbuh-tumbuhan, bumi semua tu, kita katakan boleh jadi dan tak boleh jadi. Sebab apa? Allah tak ada paksaan. Allah tak ada tanggungjawab untuk menjadikan manusia, tak jadikan bumi kan. Tu kata Allah ni apa? Harus bagi Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan. Itu je. Kita kena faham yang tu ya. Harus kita ni bukan wajib bagi Allah jadikan kita. Tak. Kita ni tak wajib bagi Allah untuk menjadikan kita. Sebab apa? Kita ni benda-benda yang kita katakan mungkinat. Mungkinat ni bahasa orang putih apa? Possibility ke probability ya? Probability. Kebarangkalian kan. Possibility kalau bahasa orang putih. Kan? Kita kalau bahasa Arab kita panggil mungkinat. Kita ni boleh jadi ataupun tak boleh jadi. Macam tu juga dengan bulan ke, air laut ke, matahari ke, laut ke, gunung ke, benda Allah boleh jadikan dan Allah tak boleh jadikan. Bukan atas tanggungjawab Allah untuk menjadikan. Maksud dia Allah tak ada paksaan untuk menjadikan. Tu kata yang kata harus bagi Allah Ta'ala menjadikan atau tidak menjadikan. Tu yang minggu lepas. Okey, sambung. Tajuk baru. Kita dah habis sifat-sifat sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Sekarang kita nak belajar apa? Sifat wajib bagi Rasul pula. Okey. Muka surat, buka buku teks muka surat 24. Semua buka buku teks muka surat 24. Ni apa? Okey. Sifat wajib bagi Rasul. Nampak sifat. Kalau nak jadi Rasul, dia ada sifat yang wajib bagi dia. Kan? Allah dah tetapkan.
Wajib bagi Rasul ada sifat-sifat ni. Macam itulah. Kan? Kita nak belajar ni lah sifat wajib bagi Rasul. Okey. Tengok dia punya perbualan antara ustazah dengan anak murid ni. Baik. Dia tanya ni yang pertama. Sekejap ustaz nak spotlight. Tanya, ustazah, apakah sifat yang wajib bagi Rasul? Dia kata apa? Sifat yang wajib bagi para Rasul ada 4, iaitu as-sidqu, al-amanah, at-tablighu dan al-fatanah. Yang baru masuk muka surat 24. Baru masuk muka surat 24. Cuba fokus kalau cikgu ajar. Yang baru masuk ke surat 24. Okey, sifat yang wajib bagi Rasul, para Rasul ada 4, iaitu as-sidqu. Kita akan belajar maksud sidqu tu apa. Al-amanah, at-tablighu dan al-fatanah. Ingat, sifat wajib bagi Allah ada 20 kan. Sifat mustahil ada 20. Sifat mustahil ada 20. Tak apalah. Sifat yang wajib bagi para kejap. Sifat yang wajib bagi para Rasul ada 4, iaitu as-sidqu. As-sidqu, al-amanatu, al-tablighu. Benar 20 juga. Okey, sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. As-sidqu, al-amanatu, at-tablighu. Kita tengok apa yang dimaksudkan as-sidqu. Kita tengok. Ni, tengok. Sifat wajib bagi para Rasul yang pertama, as-sidqu. Kan? As-sidqu ni apa? Kita katakan benar. Rasul ni kena benar. Kan? Bercakap benar. Kita katakan as-sidqu ni. Tak boleh berbohong. Nak kata sifat yang wajib bagi Rasul ni. Kan? As-sidqu. Sebab tu kalau kita baca-bacakan kisah-kisah para Rasul dulu, apa? Macam contoh Nabi Muhammad kan? Kena sebelum datang wahyu kepada Nabi Muhammad kan, orang-orang kafir panggil dia apa? Al-Amin. Sebab apa? Dia berkata yang benar, dia tak pernah bohong. Itu katakan sifat wajib bagi para Rasul. Yang pertama kena as-sidqu ataupun benar. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah ni apa? Kena amanah lah, amanah dalam melakukan tugas kan. Ni termasuk dalam al-amin juga ni. Melakukan, dia sentiasa kita amanah apa? Melakukan tugas dengan betul, kan? Tanpa ada kebohongan dalam tugasan dia tu. Dia buat benda yang amanah lah kan? Dia pikul tanggungjawab yang amanah, kita katakan. Yang ketiga, at-tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Dia apa? Menyampaikan risalah-risalah ataupun kalau kita kalau kita punya umat kita zaman Nabi kita Nabi Muhammad apa? Menyampaikan risalah apa? Al-Quran kan. Dan Nabi sebelumnya adalah risalah-risalah suhuf kan. Macam contoh Nabi Isa, Injil kan. Dia menyampaikan kitab-kitab Injil zaman Nabi Isa. Nabi Musa menyampaikan kitab-kitab Taurat. Nabi apa lagi? Nabi Daud menyampaikan apa? Kitab-kitab Zabur. Menyampaikan ni apa? Maksudnya menyampaikan konteks ataupun kita katakan konten. Kita katakan apa nama tu? Isi dalam apa kitab-kitab tu. Macam kita Al-Quran kan. Kita punya hukum fiqh, kita ada hukum tauhid kita. Dalam tu apa? Tugas dia menyampaikan. Tu yang kata menyampaikan perkara-perkara yang difardukan ataupun yang disyarakkan ke atas umat-umat tu. Tu zaman para Rasul. Yang seterusnya, al-fatanah, kenalah bijaksana kan. Macam kita tahu semua para Rasul ni semua orang yang bijaksana kan. Okey, kita tengok hari kita akan baca dia punya kisah-kisah dia dan dia punya maksud dia lebih mendalam. Tengok yang pertama, as-sidqu ni apa? Ada orang masuk ke? Tak ada. Yang pertama, as-sidqu ni artinya benar. Maksud kata benar, kita tengok peristiwa ni. Contoh peristiwa ni yang dimasukkan dengan maksud, dia bagi contoh apa yang dimasukkan dengan benar kat situ.
Ustaz baca peristiwa Isra' dan Mi'raj memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kakak wasallam. belajar macam Dengar. Tak dengar? Ni dengar. Earphone tak ada ke? Earphone. Tak dengar ke? Tapi tak dengar. Tak dengar, ni dengar. Tak. Kenapa? Yang lain dengar ke? Dengar. Ha. Dengar. Saya dengar jelas je. Oh. Saya pun dengar. Lepas tu Saya dengar. Saya tak faham tadi tu siapa yang cakap tak dengar. no, dia ni kot. Tak apalah. Ni dengar jelas kan? Tentak kita sambung. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan apa yang baginda nampak ketika Isra' dan Mi'raj. Antaranya ialah baginda telah pergi ke Baitul Maqdis pada malam tersebut dan bersolat di dalamnya. Ada di antara kaum Quraisy yang bertepuk tangan kerana memperlekehkan cerita tersebut dan ada yang mendengus. Mendengus apa? Oh, mendengus kerana tidak mempercayai baginda. Berita tersebut tersebar di Mekah, maka orang Quraisy bertemu dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bertanyakan tentang pendapat beliau. Kemudian Saidina Abu Bakar mengakui kebenaran cerita tersebut setelah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu, orang-orang musyrikin berada di keliling Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang meminta penjelasan baginda. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan memberitahu sifat-sifat Baitul Maqdis supaya orang musyrikin juga dapat mendengar tentangnya dan mengetahui kebenaran berita yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni antara contoh-contoh kebenaran Nabi. Nabi kata kita tahu kan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan kat Palestin. Mekah kat mana? Mekah dekat Arab Saudi lah kan. Jauh perjalanannya beratus-ratus kilometer. Tapi baginda pergi dalam hanya sekejap saja kan. Sebab tu Nabi menceritakan perkara yang benar dan Sayyidina Abu Bakar percaya apa yang diceritakan kepada beliau. Okey, yang seterusnya firman Allah Taala, wa man yattaqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berbohong. Ni dalil mengatakan wajib bagi para rasul tu bersifat dengan as-sidqu, sesuatu yang berbohong dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis. Tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu yang dalil mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi itu semua benar. Tak ada yang dusta. Sebab tu wajib bagi Nabi itu bersifat dengan apa? As-sidqu, iaitu berkata benar. Okey, yang seterusnya al-amanah. Al-amanah. Soalan so, al-amanah. Amanah ni artinya amanah. Semasa kita tengok contohnya, semasa baginda berumur 25 tahun, baginda telah keluar ke Syam berdagang dengan barang milik Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau terkenal sebagai pedagang wanita yang hartawan. Beliau sering mengupah orang lelaki untuk menguruskan perniagaannya.
apabila beliau mendengar tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran kata-katanya, kehebatan amanahnya dan ketinggian akhlaknya, maka beliau telah memilih baginda untuk membawa barang dagangannya ke Syam. Baginda menerima pelawaannya itu serta pergi ke Syam bersama barang dagangannya, dagangan milik Khadijah yang mengutuskan seorang lelaki bernama Maisarah, iaitu pembantu Sayyidatina Khadijah sebagai pengiring baginda sepanjang perjalanan. Apabila mereka berdua kembali ke Mekah, Sayyidatina Khadijah menyaksikan keuntungan yang tidak pernah dikecapi sebelum ini. Maisarah memberitahu beliau bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang sangat bagus, sempurna fikirannya, tajam logiknya, benar dan seseorang yang sangat beramanah. Perniagaan Khadijah bertambah maju dan mendapat keuntungan yang lumayan dengan sebab sifat amanah Nabi Muhammad SAW dalam menguruskan perniagaan tersebut. Ni kata contoh yang kata Nabi merupakan seorang yang amanah. Apabila dia mendapat sesuatu tugasan, dia melakukan dengan penuh amanah lah kan, penuh jujur, kita kata penuh jujur tanpa ada tipu sikit pun kan. Yang tu yang kata sifat wajib bagi para rasul iaitu amanah. Kita tengok dalil secara umumnya para rasul bersifat amanah. Contohnya ialah ayat yang merakamkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana firman Allah, inni lakum rasulun amin. Ni yang Nabi Nuh kata Allah merakamkan dalam Al-Quran kan. Tengok. Maksudnya sesungguhnya aku ini ialah rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kamu. Ini kata menunjukkan dalil menunjukkan bahawa semua rasul atau setiap para rasul itu adalah seorang yang amanah. Ini dalil mengatakan ataupun bukti mengatakan rasul itu amin ataupun amanah. Sekejap. Muka surat apa? Okey, seterusnya. At-tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. At-tabligh, menyampaikan. Sewaktu kita baca, sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun Qamari, iaitu semasa baginda beribadat di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepadanya iaitu surah Al-Alaq. Apa surah Al-Alaq? Iqra. Iqra suruh baca kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu surah ayat pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan kegoncangan jiwa baginda. Tidak lama selepas itu, ketika Nabi Muhammad SAW telah tenang jiwanya dan bersedia untuk menerima wahyu, maka wahyu pun mula turun satu persatu dan yang pertama sekali turun setelah Nabi tenang iaitu ialah surah Mudaththir ayat 1 hingga 5. Kalau kamu saya ya ayyuhal mudaththir, baca dia ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir ni maksud apa? Orang yang berselimut ni. Ni ayat yang selepas turun Al-Alaq. Ni diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ni kita katakan bukti mengatakan Nabi Muhammad menyampaikan syarak ataupun kita panggil hukum-hukum melalui apa? Menyampaikan seruan untuk apa? Mentauhidkan Allah dan meninggalkan larangan menyembah benda yang apa? Yang selain daripada Allah. Tu yang kata menyampaikan. Sifat para rasul menyampaikan. Dia kalau kamu perasan setiap nabi dia punya setiap nabi dia punya apa seruan dia satu je, sama je. Walaupun agama berbeza tapi dia punya seruan sama je. Apa? Mentauhidkan Allah ataupun kita katakan apa? Mempercayai bahawa Allah itu satu. Yang tu je seruan dia. Dari start zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang tu je seruan dia. Seruan mengatakan bahawa Allah itu satu dan Allah itu apa?
tak apa, dan tak mensyirikkan Allah. Yang tu je dia punya seruan dari dulu sampai ke sekarang. Okey. Ni dalil mengatakan firman Allah Taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasulullah, maksud dia, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Nampak? Nampak? Setiap apa yang disampaikan kepada Nabi turun melalui wahyu, kan? Nabi kena menyampaikannya. Sebab apa? Sifat wajib bagi Rasul iaitu tabligh, kena menyampaikan. Dan Allah jualah akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Okey, yang terakhir sifat yang wajib bagi Rasul, al-fatanah, bijaksana. Kita katakan fatanah. Pada satu ketika Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Ini dia punya contoh peristiwa yang mengatakan Nabi bijaksana. Ini salah satu peristiwa je. Banyak lagi. Yang ni yang perlu kita tahu. Kerosakan Kaabah, penduduk Mekah bergotong royong untuk memperbaikinya. Kaabah lah. Ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Mereka bersetuju untuk menetapkan bahawa orang-orang yang mula-mula masuk ke Masjidil Haram pada pagi esoknya akan dijadikan hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Pada keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang pertama memasuki Masjid Haram. Mereka mengamanahkan baginda untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nabi Muhammad SAW membentangkan kain laut. Dia macam kain ni, dia pakai sebal lah. Nabi membentangkan kain tu, lalu meletakkan Hajarul Aswad di tengah kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama mereka. Setelah itu, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Kaum Quraisy berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh baginda itu. Peristiwa tersebut membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah SAW. Dengan demikian, baginda digelar Al-Amin, iaitu yang dipercayai. Nampak? Contoh, ni Hajarul Aswad ni dulu peristiwa masa Mekah dilanda banjir, maka runtuhan Kaabah nilah apa tu, rosak lah kan. Jadinya dia orang bina semula Kaabah tu, dan mereka untuk apa? Mereka bertelagah berdebat siapa yang layak untuk mengangkat Hajarul Aswad tu. Jadinya Nabi meletakkan kain serban dia dan setiap orang dapat pegang, setiap penjuru. Jadinya itu menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam perkara tersebut. Okey. Ni tak payah baca lah ni. Ni dalil dia lah, nanti kamu baca sendiri. Okey, habis. Kita baca sampai sifat wajib. Ingat, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Pertama as-sidqu, yang kedua apa? Yang kedua sidqu, al-amanah, lepas tu tabligh, fatanah. 4 tu je sifat wajib bagi Rasul. Okey, semua habis. Buka buku aktiviti ni kejap. Tengok cari yang sifat wajib bagi Rasul. Muka surat berapa tu tadi, check. Muka surat 18. 12. Muka surat 12 buku ni. Muka surat 12. Muka surat 12. Okey. Kamu cuba buat latihan tu. Buka buku teks ni, kamu tengok balik jawapan dia. Yang tu je. 12, 13, 14. 12 14 ni Mualim. 12 sampai ke, kejap. Ini kerja keluar ni, nanti kan kamu cuti 2 minggu kan? Kan? Buat masa tu. Tak payah hantar lagi jawapan ni.
buat masa tengah cuti. Jadinya 12 sampai ke 12 sampai 19. Bukan buat hari ni, esok nanti kan kamu cuti banyak hari kan. Buat sampai 12 sampai 15. Sampai 15. Dia sampai 19. 12 sampai 19. Minggu depan kamu start cuti kan. Jadinya kamu buat masa tu lah. Jangan buat malam ni. Banyak kan. Buat pelan, sehari satu muka surat buat. Sehari satu muka surat buat. Sehari satu muka surat buat. Cepatlah habis. Betul. Ingat buku ni muka surat 12 sampai 19. Okey semua baca doa Habib Rajab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.